Hai murid, selamat kita berjumpa. Cikgu memilih satu lagi soalan matematik tambahan untuk dibincangkan. Seperti biasa, cikgu akan memberikan tip-tip penyelesaian bagi soalan yang kita akan bincangkan. Sekiranya anda pertama kali melihat video cikgu di YouTube, pastikan anda subscribe, seterusnya tekan butang loceng ataupun bell button itu untuk mendapat notifikasi supaya anda boleh dapat melihat video-video lain cikgu dalam YouTube. Okey, kita teruskan. Seperti mana yang cikgu lazim mengatakan, sekiranya murid-murid nak berjaya menyelesaikan satu-satu soalan matematik tambahan, yang penting adalah pengetahuan yang penuh berkenaan dengan tajuk yang melibatkan soalan. So, yang itu adalah tip utama, tip terpenting. Sekiranya murid-murid tidak lengkap membuat ulang kaji ataupun ada bahagian-bahagian tertinggal oleh murid-murid dalam tajuk berkenaan, mungkin akan menyebabkan murid-murid tidak dapat menyelesaikan soalan yang diberikan. So, pertama, tajuk perlu dipelajari, difahami 100%. Kemudian, untuk memantapkan pengetahuan berkenaan dengan tajuk berkenaan, murid-murid perlu melakukan ulang kaji ataupun membuat latihan. Dan latihan ini mestilah melibatkan soalan-soalan daripada mudah sampai mencabar. Seterusnya, latihan yang murid-murid buat itu mestilah konsisten. Maksudnya mestilah berterusan. So, ini adalah secara kalau murid-murid nak berjaya dalam matematik tambahan. Okey, sekarang kita tumpukan apakah perkara-perkara yang perlu dipelajari, diketahui oleh murid untuk menjawab soalan yang diberikan. Okey, cuba kita perhatikan soalan yang diberikan. Okey, seperti yang murid-murid perhatikan, diberikan satu segi empat tepat. Okey, a rectangle. Okey, yang ini adalah papan. Papan ini akan dipotong jadi dua bahagian oleh Encik Ali. Bentuk yang akan dihasilkan selepas potong papan segi empat adalah segi tiga. So, maksudnya apabila Encik Ali memotong papan ini, iaitu bentuk segi empat menjadi segi tiga, so papan itu akan menjadi dua dan setiapnya adalah segi tiga. Bentuknya dan saiznya adalah sama. Selepas papan segi empat ini dipotong dua dalam bentuk segi tiga, butiran lanjutan yang diberikan berkenaan dengan segi tiga itu adalah perimeter sisi-sisi yang melibatkan segitiga itu ialah 24 cm dan sisi yang paling panjang dalam segitiga itu adalah X tambah Y. Murid-murid dikendaki mencari berapakah luas papan bila bentuknya segi empat. Okey, sekarang apakah perlu murid-murid persediakan ataupun apakah murid-murid sepatutnya mengetahui untuk menyelesaikan soalan ini? Okey, pertama, murid-murid perlu mengaitkan soalan ini dengan tajuk. Inilah biasa cikgu katakan. So, apabila soalan itu lengkap dibaca dan difahami kandungan soalan itu,
untuk penyelesaian, yang pertama sekali ialah murid-murid perlu mengaitkan soalan ini dengan tajuk. Dan untuk tujuan penyelesaian, kita perlukan formula ataupun hubungan yang melibatkan soalan itu. So, untuk tujuan itu, murid-murid sekarang dalam bahagian tajuk, bahagian mana akan diguna pakai. So, ini adalah kedua. So, apabila murid-murid dah tahu tajuk dan dalam tajuk itu bahagian mana kita akan guna pakai ataupun murid akan guna pakai untuk menyelesaikan, baru soalan itu boleh diselesaikan. Okey, cuba kita gunakan soalan ini untuk perbincangan. Okey, perhatikan di sini ada dua pemboleh ubah, iaitu ada dua unknown. Satunya adalah X dan satu lagi adalah Y. Okey. So sekarang kalau luas papan yang bentuk segi empat ini ditentukan, maka nilai X dan nilai Y perlu ditentukan dahulu. Okey, so daripada sini dua pemboleh ubah, dua unknown menentukan nilai X dan Y. So sekarang semestinya murid-murid tahu tajuk mana soalan ini boleh dilibatkan. Ya. Yang boleh kita gunakan, tajuk yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan soalan ini ataupun soalan ini adalah berkaitan dengan tajuk. Ya, boleh apa? Ya, persamaan serentak. Okey, melibatkan dua pemboleh ubah. So sekiranya tajuk itu tajuknya adalah persamaan serentak melibatkan dua pemboleh ubah. So sudah semestinya murid-murid tahu kalau nak selesaikan soalan daripada tajuk berkenaan, semestinya dua persamaan diberikan melibatkan kedua-dua pemboleh ubah itu. Satu persamaannya ialah linear, satu lagi ialah persamaan bukan linear. Itulah yang murid-murid belajar semasa murid-murid diperkenalkan tajuk persamaan serentak. Sayangnya, untuk menyelesaikan soalan yang melibatkan dua pemboleh ubah, yang kita harapkan dua persamaan itu tidak disertakan ataupun tidak diberikan. So maka di sini selain daripada menjawab soalan ataupun menentukan nilai X dan Y, murid-murid mempunyai satu lagi cabaran. Okey, kalau persamaan itu diberikan, ya cabaran bahagian itu tak ada masalah sebab persamaan sudah diberikan. Satu linear, satu lagi bukan linear. So sekarang kalau diberikan, senang saja salah satu ataupun persamaan linear itu akan digantikan. Salah satu pemboleh ubah dalam persamaan linear itu akan digantikan dalam persamaan bukan linear untuk menentukan nilai pemboleh ubah. Tapi di sini cabaran murid adalah, ya, dua persamaan yang sepatutnya diberikan untuk menentukan nilai X, Y ini tidak diberikan. Inilah cabaran murid-murid. Kalau murid-murid gagal menghasilkan dua persamaan yang dikehendaki itu, maka soalan ini tidak boleh dijawab. Walaupun murid-murid tahu bagaimana menyelesaikan persoalan persamaan serentak. Tahu kalau dua persamaan diberi, satu linear, satu bukan linear, pasti you boleh dapat, tak ada masalah. Tapi masalahnya persamaan itu tidak diberikan. Sekarang apa yang pertama kita kena lakukan ialah murid-murid perlu menghasilkan, murid-murid sendiri perlu menghasilkan kedua persamaan tersebut. Okey, bagaimana kita nak hasilkan persamaan? Okey, cuba kita bincangkan. Dua informasi yang diberikan. Pertama, bentuknya ialah segitiga. Okey, kalau perhatikan segi empat ini. Okey, kalau perhatikan segi empat ini, sekiranya nak jadikan dua segitiga, maka papan ini perlulah dipotong dua. Okey.
Okey, so apabila papan ini dipotong dua, maka perhatikan bentuk yang dihasilkan adalah segitiga, tapi segitiganya ialah segitiga tepat. Ya, right angle triangle. Okey, sekarang bentuk selepas potong papan itu adalah bentuk right angle triangle. Okey, sekarang kita keluarkan right angle triangle itu untuk tujuan perbincangan. Okey, kita keluarkan. Okey, ya, ini adalah right angle triangle. Okey, kita masukkan ukuran-ukuran dia. Okey, perhatikan. Okey, yang ini adalah X dan yang ini adalah 3Y. Okey, kita dah masukkan ukuran. Okey, seterusnya. Ya, sekarang dari sini diberikan dua informasi. Pertama, perimeter sisi-sisi ini ialah 24. Perimeter sisi-sisi adalah 24. Kedua, sisi yang paling panjang dalam segitiga ini ialah X tambah Y. Okey, so inilah sisi yang paling panjang. So yang ini adalah X tambah Y. Okey, sekarang lengkap segitiga ini dengan informasi. So dari sini kita ada satu, iaitu perimeter diberikan. Kemudian ketiga-tiga sisinya diberikan. Okey, bagaimana kita akan gunakan informasi ini? Di sini pelajar-pelajar perlu faham apakah selain daripada penyelesaian persamaan serentak. Okey, sekarang cuba murid-murid fikirkan perkara-perkara yang berkaitan dengan segitiga, sisi segitiga, iaitu segitiga tepat, right angle triangle. Pengetahuan. Semasa murid-murid berada di menengah rendah, murid-murid diajar berkenaan dengan segitiga tepat, right angle triangle. Okey, so semasa mengajar right angle triangle ini yang melibatkan sisi-sisi, kalau masih ingat, murid-murid diajar berkenaan dengan Pythagoras theorem. Masih ingat tak Pythagoras theorem? Masih ingat, iaitu C square adalah A square plus B square. Okey, ini adalah satu daripada perkara yang diajar berkenaan dengan segitiga tepat melibatkan sisi. Okey, sekarang perhatikan, kita ada satu hubungan yang boleh menghasilkan persamaan. Boleh? Okey, sekarang ya, yang ini adalah sisi yang paling panjang C, yang dua itu satu A lagi satu B, sukalah mana satu. So dari sini kita masukkan, yang ini adalah X tambah Y dalam kurungan kuasa 2. Okey, satu lagi ialah 3Y kuasa 2, katakan cuba ambil ini sebagai A. Dan seterusnya tambah B adalah X kuasa 2. Okey, perhatikan sekarang. Okey? Okey, daripada pengetahuan berkenaan dengan Pythagoras theorem yang dipelajari semasa menengah rendah, kita guna pakai untuk menghasilkan persamaan yang diperlukan, iaitu persamaan bukan linear yang diperlukan dalam penyelesaian soalan ini. Okey, kita lengkapkan persamaan yang kita hasilkan tadi. Okey? So bila X tambah Y dikembangkan, okey, masa pengembangan murid-murid perlu jaga-jaga ya. Pastikan pengembangan itu adalah betul. Okey? Kita kembangkan, perhatikan ya. So yang ini adalah X kuasa 2 tambah 2XY. Okey, tambah Y kuasa 2. Okey, kita dah kembangkan. Okey, seterusnya kembangkan yang ini, 3 kuasa 2 adalah 9. Kemudian Y kuasa 2 tambah X kuasa 2. Okey, kita dah kembangkan, tapi perlu diringkaskan sebab ada sebutan-sebutan serupa. Okey, so sekarang ya, kita dalam membentuk satu persamaan bukan linear, melibatkan dua pemboleh ubah, satunya adalah X lagi satu ialah Y. Okey, kita ringkaskan. So di sini perhatikan kita ada ya. Okey, 9Y kuasa 2 ada Y kuasa 2. Okey, kita pindahkan menjadi 9Y kuasa 2
9y kuasa 2 tolak y kuasa 2 ialah 8y kuasa 2. Okey. Kemudian kita pindahkan x kuasa 2. So x kuasa 2 tolak x kuasa 2 dia kosong. Okey. Selepas ini dah pindah, ini dah pindah. Okey, ini dah pindah tadi ya. Okey, ini pun dah pindah. Okey, tinggal lagi apa? 2xy. Okey, perhatikan di sini. Okey, kita dah hasilkan satu persamaan bukan linear yang diperlukan untuk menentukan nilai x dan y. Seterusnya menjawab soalan iaitu luas bagi segi 4 tepat ni. Okey, satu tak cukup sebab dalam persamaan serentak perlukan dua. Satu linear, satu lagi ialah bukan linear. Okey, dengan menggunakan Pythagoras theorem kita dah menghasilkan persamaan bukan linear. Sekarang kita perlu hasilkan satu lagi persamaan dan persamaan ini adalah persamaan linear. Penerangan yang belum guna pakai ya dalam soalan ini ialah berkenaan dengan perimeter sisi-sisi segitiga ini. Dalam soalan ini adalah diberitahu apabila papan itu dipotong menjadi segitiga tepat. Okey, apabila ketiga-tiga sisi itu ditambah nilainya adalah 24. So maksudnya bahagian ataupun penerangan itu masih kita belum guna pakai. Okey, sekarang kita akan gunakan maklumat itu untuk cuba menghasilkan persamaan satu lagi yang diperlukan. Okey? Okey, sekarang cikgu salin persamaan ini iaitu 8y kuasa 2 sama dengan 2xy. Okey? Okey, sekarang kita akan hasilkan satu lagi persamaan daripada penerangan ataupun maklumat yang diberikan berkenaan dengan perimeter. Okey. Okey, adalah diberitahu bahawa sekiranya ketiga-tiga sisi ini ditambah perimeter kan, tambah. Nilainya adalah 24. Okey, sekarang kita tambah x tambah y tambah x tambah 3y sama dengan 24. Okey, perhatikan di sini sekarang. Okey, ya. Kita dah hasilkan satu hubungan. Kita perlu ringkaskan hubungan ini menjadi satu persamaan. Perhatikan kuasa-kuasa pada komponen ubah yang terlibat. Semuanya adalah kuasa satu. Maka semestinya linear. Okey, kita ringkaskan. Tengok apakah bentuk persamaan atau linear yang dihasilkan. Okey, perhatikan x plus x menjadi 2x. Seterusnya y tambah 3y menjadi 4y sama dengan 24. Okey, untuk pengetahuan murid-murid nasihat saja ya. Kalau boleh biarlah persamaan yang kita bentuk itu berada dalam bentuk yang mudah. Maksudnya nombor-nombor itu biarlah dalam nombor-nombor yang mudah. Perhatikan di sini nombor-nombornya ialah 2, 4 dan 24. Sekiranya boleh diringkaskan, dipermudahkan. Tapi ini tidak semestinya. Tapi nasihat saja. Kalau boleh dimudahkan, mudahkan nombor. Kalau tidak, tak apa, sebab murid-murid digalakkan gunakan kalkulator. So sebesar mana nombor itu tak ada masalah sebab murid-murid boleh gunakan kalkulator. Ya, ini nasihat saja. Okey. Okey, sekarang katakan cikgu nak ringkaskan ini dengan bahagikan dengan 2. Maksudnya keseluruhan bahagian persamaan ini cikgu bahagikan dengan 2. So bahagi 2 akan menjadi x. Okey, bahagi 2 akan menjadi 2y sama dengan bahagi 2 akan menjadi 12. Okey, perhatikan sekarang selepas cikgu ringkaskan, inilah bentuk persamaan linear yang didapati. Okey, cikgu tuliskan sekarang persamaan linear tadi, x plus okey, 2y sama dengan 12. Okey, perhatikan di sini. So sekarang cabaran pertama kita dah selesaikan, iaitu biasanya semasa belajar persamaan serentak di sekolah
dua persamaan itu diberikan, satunya linear, satu lagi bukan linear, dan diminta selesaikan, dapatkan nilai pemboleh uap. Tapi ini kan peperiksaan, so mestilah murid-murid diuji dalam berbagai bentuk. Lagi-lagi ini adalah soalan kertas 2. Sekiranya kertas 2 makin mencabar soalannya. Okey, kita sekarang seperti biasa, apabila dua persamaan diberikan, maka tahulah apa murid kena lakukan. Okey, kita teruskan ya. So seterusnya ialah kita akan gantikan persamaan linear itu ke dalam persamaan bukan linear. Okey, sekarang daripada persamaan linear, cikgu dapati X adalah 12 tolak 2Y ya, pindahkan ya. Lepas tu cikgu akan gantikan ke dalam persamaan bukan linear, iaitu 8Y kuasa 2 sama dengan 2. Y X adalah 12 tolak 2Y. Sekarang cikgu akan gantikan. Seterusnya kita kembangkan. So 8Y kuasa 2 darab menjadi berapa? Ya, dapat 24Y. Darab menjadi tolak 4Y kuasa 2. Darab. Sekarang tolak Y kuasa 2 kita pindahkan. So ini akan jadi 8 tambah 4, 12. So jadi 12Y kuasa 2 adalah 24Y. Di sini satu tip cikgu berikan ya. Daripada kata tip, boleh katakan amaran juga. Daripada lebih baik cikgu kata amaran. Mengapa? Sekiranya anda lakukan ini, besar kemungkinan murid-murid akan kehilangan markah. Kan tadi cikgu kata soalan ini melibatkan 7 markah. Sekiranya murid-murid lakukan benda ini, berkemungkinan murid-murid akan hilang 2 markah. Apanya? Sekarang perhatikan di sebelah kiri dan sebelah kanan persamaan. Kita ada Y kuasa 2 Y. Sekiranya murid-murid lakukan ini, maksudnya ya di 2 kita potong. So maksudnya murid-murid akan menghasilkan bentuk persamaan seperti ini. So ada Y boleh diringkaskan. Y boleh diringkaskan. Bawa Y ke sebelah sini. So kita ada 12Y sama dengan 24. Kalau murid-murid lakukan ini, bukannya salah, boleh. Murid-murid apa yang buat tadi adalah betul, tapi mungkin akan menyebabkan kehilangan markah. Mengapa cikgu? Cuba kita selesaikan bentuk ini pula. Cikgu kekalkan ya. Cikgu kekalkan. Cikgu kekalkan. Cikgu selesaikan soalan ini tanpa ringkaskan Y tadi. Kalau tadi kita daripada Y kuasa 2 kita turunkan menjadi Y, sebab Y ini kita bawa sini kemudian kita ringkaskan. Kalau cikgu gunakan ini, yang akan jadi 12Y kuasa 2 tolak 24Y sama dengan kosong. Pindahkan. Boleh tak difaktorkan? Boleh tak difaktorkan? Ya, boleh. Mengapa? Kita ada 12, 24, kita ada Y dan kita ada Y. Kita boleh faktorkan. So ini akan jadi 12Y. Cikgu keluarkan, di sini jadi Y tolak 2 sama dengan kosong. Dapat tak? Ya, kalau begini kita akan dapati satunya adalah 12Y sama dengan kosong. 1. So di sini kita akan dapat Y adalah kosong. Kosong dibagikan dengan 12. Lagi satu ialah Y tolak 2 sama dengan kosong. Y adalah 2. Perhatikan 2 jawapan. Mengapa perlu 2 jawapan? Sebab perhatikan di sini Y adalah berkuasa 2. Dalam soalan ini ataupun daripada persamaan yang kita hasilkan ini, dalam persamaan itu kita ada Y kuasa 2. Y kuasa 2 maksudnya kita ada 2Y, bukan 1Y. Kita ada 2Y, sebab itu 2Y kuasa 2. 1Y-nya adalah kosong, 1Y-nya adalah 2. Sama ada kita akan guna pakai dalam menjawab soalan nanti, itu perkara kedua. Tapi kehendak
penyelesaian persamaan serentak, kehendak persamaan serentak, Y ini mesti mempunyai dua nilai. Sebab itu cikgu kata mengapa anda tidak boleh ringkaskan Y tadi. Okay, katakan kita ringkaskan tadi, iaitu tadi ringkas kita dapat apa tadi? Okay, kita dapat ini. Okay, so 12Y kuasa 2 sama dengan 24Y. Okay, so kita potong jadi 12Y sama dengan 24. So Y adalah 24 bagi dengan 12 sama dengan 2. Okay, perhatikan. Pada kosong. Kita dapat satu nilai saja Y. Tapi soalan ini ataupun persamaan serentak ini melibatkan Y kuasa 2. Tapi anda berikan satu jawapan saja. Sepatutnya dua jawapan. Sebab itu cikgu nasihatkan amaran kan. Anda berkemungkinan akan kehilangan markah sekiranya anda lakukan penyelesaian seperti yang cikgu tunjukkan. Inilah tip-tip yang cikgu maksudkan. Okey, awalkan kata tip penyelesaian soalan matematik tambahan. So kita tahu ramai di antara murid tahu menyelesaikan, tapi ada di antara murid akan melakukan kesilapan seperti mana cikgu maksudkan tadi. Selepas lengkap soalan, memang murid akan jawab soalan dengan betul. Tapi bila tengok markah yang diperolehi adalah tidak sepatutnya 7 tapi tidak dapat markah penuh. Bila ditanya cikgu nasihatkan, inilah punca mengapa anda kehilangan markah. Menyesal kan? Kan kita dah dalam penyelesaian. Okey? Langkah ataupun keputusan yang salah menyebabkan anda kerugian markah. Ini yang cikgu maksudkan tip. Tip bukan maksud bagaimana nak selesaikan soalan ini. Anda tahu sekiranya dua persamaan itu diberikan, anda tahu macam mana, murid-murid tahu macam mana nak selesaikan soalan itu, tak masalah. Masalahnya ya ada benda yang tidak diketahui sebab mengapa murid dapat markah penuh dan mengapa ada murid dapat markah kurang daripada yang patutnya. Inilah yang kita maksudkan tip-tip. Satu laginya ialah kita tahu soalan ini adalah soalan persamaan serentak. Dalam persamaan serentak, persamaan perlu diberikan tapi tidak diberikan. Ini adalah satu lagi cabaran murid-murid bagaimana nak selesaikan. Ini pun perlukan penerangan daripada cikgu-cikgu untuk memberitahu, okey, kalau begini keadaan, ini perlu dilakukan. Inilah kita maksudkan. Mengapa kita perlu berikan penerangan, okey, panjang lebar mengenai bagaimana nak selesaikan soalan ini. Boleh diselesaikan soalan ini dalam masa singkat, kita boleh selesaikan sekiranya dua persamaan ini diberikan. Tak perlulah kita sembang panjang lebar begini. Tapi masalahnya persamaan ini tidak diberi, bagaimana nak hasilkan. So perlu diterangkan kepada murid. Okey? Murid tahu mereka akan buat, tapi ada golongan murid ramai juga bilangannya masalah nak menghasilkan persamaan ini. So kesianlah kepada mereka tu. So perlu kita berikan tip-tip ataupun tunjuk ajar kepada mereka bagaimana selain boleh menyelesaikan ataupun selesaikan persamaan serentak, bagaimana nak hasilkan persamaan yang diperlukan untuk selesaikan persamaan serentak itu. Sebab itu kita ambil masa yang panjang untuk bincang soalan ini. Bukan ajar bagaimana nak selesaikan persamaan serentak, bukan. Okey, kita teruskan. So sekarang perhatikan di sini cikgu dah berikan penerangan yang lengkap. Okey, apa perlu buat, apa yang tidak boleh dibuat. Okey, so pastikan. So ini adalah tip-tip yang perlu diberikan tumpuan. Okey, so sekarang kita ada dua jawapan. Satu Y-nya adalah kosong, satu lagi ialah Y-nya 2. So ini sebenarnya nilai yang patut diperoleh oleh murid sekiranya hanya melibatkan menyelesaikan persamaan serentak, bukan mencari luas. Bukan mencari luas. Jika ianya menyelesaikan persamaan serentak, Y kuasa 2 maksudnya ada 2Y. So 2 nilai Y perlu ditunjukkan. Okey, sekarang kita dah peroleh Y. Semestinya kita akan cari nilai
Ya, kita cari X. Okey, kita padankan yang ini. Okey. Okey, sekarang perhatikannya. Saya turunkan X. So, X sama dengan 12 tolak 2Y. Okey, so apabila Y sama dengan kosong, so X adalah 12 tolak 2 kosong. So, 12 tolak kosong iaitu 12. Maka, apabila Y kosong, apabila Y sama dengan kosong, X adalah 12. Okey, satu hubungan. Okey, seterusnya. Apabila Y sama dengan 2. So, apabila Y sama dengan 2, X adalah 12 tolak 2, iaitu 12 tolak 4, iaitu 8. So, X adalah 8. So, maka apabila Y adalah 2, X adalah 8. Okey. Ini adalah lengkap bahagian persamaan serentak. Okey. Kita dah lengkap menyelesaikan persamaan serentak. Tapi ini bukan jawapan terakhir. Sebab soalannya calculate the area. Calculate the area in centimeter square of the plank. Maksudnya berapakah luas papan bentuk segi empat ini. So sekarang kita nak tentukan luas. So bila luas semestinya yang sisi ini mesti ada panjang. Sisi ini mesti ada panjang. Okey, sekarang katakan cikgu gantikan Y sebagai kosong. Tadi dua kemungkinan Y kan? Satu Y ni apa? Kosong, satu lagi adalah 2. Sekiranya cikgu gantikan Y dengan kosong. Okey, ini ada tak? Tak ada kan kosong. So tak ada sisi. Sekarang fahamkan mana satu Y perlu digunakan. So sekarang faham nilai Y daripada 2 yang kita peroleh, satu Y kosong dan satu lagi adalah 2. Okey, bila kata menentukan luas segi empat, maka Y kosong itu tidak boleh diguna pakai. Yang boleh guna pakai ialah bila Y sama dengan 2. So maka untuk mengira luas, kita akan gunakan Y bersamaan dengan 2. Boleh? Apabila Y bersamaan 2, semestinya X adalah 8. So, untuk tujuan mengira luas segi empat tadi, iaitu papan segi empat tadi, yang 2 ini kita tidak akan guna pakai. Tapi penyelesaian persamaan perlukan. Penyelesaian persamaan serentak perlukan Y kosong dengan X 12. Tapi untuk mencari luas papan segi empat itu tidak diperlukan. So sekarang kita akhiri soalan dengan mencari jawapan berapakah luas segi empat ini. Okey? Okey, kita teruskan ya. So sekarang luas adalah, perhatikan luasnya apa? Ya, panjangnya X, lebarnya adalah 3Y. Okey? Ya. So yang ini adalah 3Y darab X. Okey, Y berapa? 2. So, 3, 2 darab berapa? 8. Iaitu 6 darab 8. Ya, 48 cm persegi. So, perhatikan, ini adalah jawapan yang dikendaki untuk soalan yang diberikan. Tapi sebelum kita nak dapatkan jawapan, iaitu luas papan segi 4 ini, nilai X dan Y, pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Y itu perlu ditentukan. Bagaimana nak tentukan? Dengan menggunakan persamaan serentak. Kalau persamaan serentak, perlu diberikan 2 persamaan. Satunya adalah persamaan linear dan satu lagi ialah persamaan bukan linear yang tidak disertakan dalam soalan ini. So, cabaran pertama ialah murid-murid perlu daripada pengetahuan yang ada dan daripada penerangan yang diberikan dalam soalan, gabungkan 2 itu akan hasillah persamaan yang diperlukan itu. Okey, so ini adalah tip. Okey, bagaimana nak selesaikan soalan yang diberikan ataupun yang kita pilih untuk bincang. Okey, so akhirnya sekiranya murid-murid puas hati
dengan penerangan yang cikgu berikan. Sekarang masa murid-murid apa orang kata thanks lah. Mengucapkan terima kasih pada cikgu. Tanda mengucap terima kasih adalah satu, memberikan thumbs up, ada kan dekat video cikgu. Sekiranya murid-murid puas hati penerangan cikgu, boleh berikan thumbs up bagi cikgu, like seterusnya, sekiranya seperti mana awal video ini cikgu kata, sekiranya inilah pertama kali anda melihat video cikgu di YouTube dan anda merasa puas hati cara penyampaian cikgu, cara penerangan cikgu, sekiranya murid rasa puas hati, bolehlah subscribe channel cikgu dekat YouTube. Seterusnya tekan loceng, butang loceng ataupun bell button itu untuk menerima video-video cikgu yang lain dalam YouTube. Ini untuk semua bukan untuk murid yang pertama kali tengok video cikgu. Sesiapa yang mengikuti video cikgu dalam YouTube untuk mendapatkan video-video baru keluaran cikgu dalam YouTube, kalau anda tekan bell button ini pasti akan dapat notifikasi untuk video baru. Akhir sekali, satu permintaan daripada cikgu, daripada murid-murid, sekiranya sesiapa murid yang melihat video ini dan didapati penerangan, penjelasan yang cikgu berikan untuk menyelesaikan soalan ini memang efektif, berguna kepada murid-murid, tolonglah tolong beritahu kawan-kawan sekelas ataupun kawan-kawan yang sesekolah belajar matematik tambahan, boleh perkenalkan video cikgu yang ada dalam YouTube untuk diikuti, ataupun rakan-rakan di luar sana juga boleh diperkenalkan video cikgu, juga boleh membantu seperti mana ia membantu murid-murid. Akhir sekali cikgu ucapkan ribuan terima kasih.